Assalamualaikum yang dihormati Puan Zalina binti Ahmad, pensyarah perbandingan pentadbiran awam. Pada hari ini kami daripada Kumpulan Excellent yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya Muhammad Firdaus bin Tukiman, seterusnya Encik Muhammad Hazri bin Johari, Puan Nur Syahirah binti Abdul Aziz, Encik Muhammad Zulkamal bin Jazlan dan Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Latif. Tajuk yang kami pilih adalah Sistem Pentadbiran Percukaian dalam braket penggajian Malaysia dan United Kingdom. Secara umumnya, cukai penggajian sama seperti cukai pendapatan. Okey, kita akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azri bin Johari, matrikat nombor 268518. Di sini saya akan mempresentkan atau membentangkan latar belakang perbandingan antara dua negara, iaitu negara Malaysia dan juga negara United Kingdom. Seperti yang kita maklum bahawa negara Malaysia ini merangkumi semenanjung dan Kepulauan Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1963, Malaysia mengamalkan sistem Raja Perlembagaan dan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri. Ibu negara Malaysia terletak di Kuala Lumpur dan Putrajaya merupakan pusat pentadbiran. Malaysia menduduki bumi keluasan seluas 329,847 km persegi dan terbahagi kepada dua kawasan, iaitu Semenanjung Malaysia dan Borneo. Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan seramai 32.7 juta. Sektor ekonomi pula yang utama bagi Malaysia adalah perkhidmatan, perkilangan, pertanian, perlombongan dan pembinaan. Malaysia merupakan negara perintis Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). Itu secara ringkas latar belakang negara Malaysia. Kemudian kita pergi ke latar belakang United Kingdom. United Kingdom merupakan sebuah negara unitary beraja perlembagaan dan juga sebuah negara yang terdiri daripada 4 negeri: England, Ireland Utara, Scotland dan Wales. UK ditadbir oleh sistem berparlimen yang berpusat di ibu negara, iaitu London. UK juga mempunyai keluasan bumi kira-kira 243,610 km persegi. Termasuklah Kepulauan Great Britain, itu 1/6 kawasan Kepulauan Island yang tertumpu di timur laut dan pulau-pulau kecil di kelilingnya. Ekonomi utama UK bersandarkan kepada industri perkilangan, permotoran dan perkhidmatan dan pelancongan. United Kingdom ialah sebuah anggota Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga anggota negara-negara Eropah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulkamal bin Jazlan, nombor metrik 268500. Definisi cukai di Malaysia. Cukai merupakan sumber pendapatan sesebuah negara yang dikutip melalui individu atau sesebuah perniagaan. Cukai merupakan duit atau liability yang perlu dibayar kepada kerajaan melalui hasil pendapatan. Kutipan cukai diwujudkan sesebuah negara bertujuan menambah sumber hasil pendapatan bagi perbelanjaan kerajaan. Tujuan utama cukai di Malaysia. Tujuan utama sistem percukaian diperkenalkan di kebanyakan negara di seluruh dunia disebabkan cukai menjadi sumber pendapatan terbesar bagi sesebuah negara selain hasil bumi. Hasil cukai yang diperoleh ini membolehkan sesebuah kerajaan merancang dan merangka bajet tahunan dan melaksanakan rancangan-rancangan tersebut mengikut masa yang ditetapkan. Pelbagai perancangan diatur bagi pembangunan ekonomi, pendidikan negara, kesihatan, keselamatan, perkhidmatan, pengangkutan dan sebagainya diatur mengikut sumber kewangan dan pendapatan negara melalui pungutan cukai. Ini tidak kira daripada cukai langsung atau tidak langsung. Definisi cukai di United Kingdom. Cukai pendapatan merupakan cukai utama yang ditadbir di negara United Kingdom. Majikan menggunakan PAYE
ME untuk memotong cukai pendapatan dan caruman insurans negara sebelum mereka membayar gaji kepada pekerja mereka. Syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan di negara ini juga dikenalkan cukai syarikat yang akan dikenakan melalui keuntungan perniagaan syarikat tersebut. Tujuan cukai di United Kingdom. Cukai digunakan bagi memberi kemudahan dari segi perkembangan ekonomi, kesihatan, keselamatan, infrastruktur awam dan pelbagai perkhidmatan sosial yang lain bagi memudahkan rakyat di negara mereka. United Kingdom juga memperkenalkan elon peribadi asas kepada rakyat mereka bagi tujuan keselesaan dan kemudahan berdasarkan sumber cukai ini. Pada 2021-2022, elon peribadi asas ialah £12,570. Ini bermakna tiada taksiran cukai pendapatan dikenakan ke atas pendapatan sehingga jumlah tersebut. Okey, sekarang kita sampai kepada analisis dan pentadbiran perbandingan pentadbiran cukai Malaysia dan United Kingdom. Okey, kita pergi kepada taraf pemrotastin. Okey, antara kita dapat kat sini perbandingan dia adalah antara Malaysia dan United Kingdom. Okey, Malaysia taraf pemrotastin dia adalah 182 hari atau lebih dalam tahun taksiran berkenaan. Manakala bagi United Kingdom pula, individu perlu menghabiskan sekurang-kurangnya 183 hari bagi tempoh tahun taksiran berkenaan. Okey, seterusnya bagi Malaysia, individu yang berada kurang daripada 182 hari tetapi bersambung dengan tahun sebelumnya yang melebihi 182 hari. Okey, bagi United Kingdom pula, seseorang individu yang hadir selama kurang daripada sehari berada di United Kingdom pada penghujung hari di United Kingdom. Okey. Seterusnya, individu berada di Malaysia bagi tempoh 90 hari, bagi tempoh 3 tahun daripada 4 tahun. Dan manakala United Kingdom pula, mana-mana hari ini yang melebihi 30 hari akan dianggap sebagai hari di United Kingdom untuk kiraan 183 hari. Dan terakhir, berada di Malaysia kurang daripada 90 hari tetapi telah bermaustatin pada tahun berikutnya serta 3 tahun sebelumnya. Bagi United Kingdom pula, meninggal dunia dalam tahun cukai meninggal dunia dalam tahun cukai apabila anda sebelum ini bermaustatin secara automatik untuk 3 tahun cukai sebelumnya dan di mana individu itu mempunyai rumah di United Kingdom. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, nombor metrik 268452. Sekarang kita sampai kepada teknik dan struktur cukai. Melihat kepada kesan-kesan yang berlaku terhadap ekonomi, ekoran daripada konsep percukaian yang diperkenalkan oleh kedua-dua negara tersebut. Ini jelas kerajaan lebih cenderung untuk membina satu sistem yang mempunyai pelbagai jenis cukai dan mengenakan kadar yang rendah berbanding dengan hanya satu cukai pada kadar yang tinggi. Terdapat beberapa kesan yang dikenal pasti berlaku ekoran daripada sistem percukaian ini diperkenalkan, iaitu cukai neutral, kerugian kecekapan, lebihan pengguna dan lebih pengeluar dan lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita lihat kepada kadar cukai di Malaysia dan United Kingdom. Okey, secara umumnya kadar cukai di setiap negara adalah berbeza. Okey, kita mulakan dengan kadar cukai di Malaysia. Okey, kadar cukai di Malaysia jika pendapatan bercukai seseorang individu adalah 35,000 dan ke bawah, kerajaan Malaysia memberikan rebate sebanyak 400. Okey, kalau kita tengok kadar cukai di Malaysia, kita mula dengan kadar kosong dan paling tinggi adalah 30% kadar cukai. Okey.
Jadi jika kita lihat kadar cukai yang dikenakan ni adalah daripada pendapatan yang kita perolehi ditolak dengan pelepasan cukai, okey, ditambah dan ditolak dengan rebate zakat, okey, kita akan dapat pendapatan cukai. Daripada pendapatan cukai itu kita akan tengok cukai kita berada di kolom yang mana. Okey, kalau kita dalam slide ada FGH tu kan. Okey, kita tengok okey. Contohnya 70,000. Okey, 70,000 pendapatan akan kena 21%. Okey, itu kadar cukai untuk seorang yang berpendapatan 70,000 hingga 100,000. Okey, manakala di United Kingdom, okey, kadar cukai yang dikenakan bermula daripada 20% dan yang paling tinggi adalah 40%. Tetapi ada lagi additional rate iaitu kepada 45%, bergantung juga kepada income yang diterima dalam bentuk pound sterling seperti yang kita nampak dekat slide lah. Okey, income yang diterima, okey, jika berada pada 37,700 pound sterling, okey, basic rate dia kadar cukai adalah 20%. Manakala jika lebih daripada jumlah tu, dia boleh pergi kepada 40%. Berbeza dengan Malaysia kita bermula dengan kosong dan paling tinggi 30% saja. Tapi di United Kingdom bermula dengan 20% dan paling tinggi boleh ke 45%. Jadi itulah analisis perbezaan kadar cukai di antara Malaysia dan United Kingdom. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita kepada pelepasan cukai penggajian. Okey, kita akan mulakan dengan United Kingdom. Okey, untuk pelepasan United Kingdom, hadiah berupa pendapatan yang diterima daripada pihak kerajaan United Kingdom serta hadiah daripada Badan Kesatuan Eropah dan hadiah dan bayaran amal yang diterima secara langsung tidak dikecualikan cukai mengikut pada perjanjian yang dibuat. Okey, ini adalah pelepasan yang dibenarkan di United Kingdom, manakala di Malaysia item ini adalah termasuk di bawah derma. Seterusnya, pelepasan yang tidak dibenarkan di United Kingdom adalah cuti nafkah, perbelanjaan perubatan, penjagaan anak, sumbangan keselamatan sosial, cukai majlis dan lain-lain cukai. Okey, sedangkan di Malaysia, pelepasan cukai yang tak dibenarkan di United Kingdom dibenarkan di Malaysia. Okey, jadi kat situ kita nampaklah perbandingan di antara pelepasan cukai di United Kingdom dan Malaysia. Okey, antara pelepasan cukai di Malaysia adalah seperti penjagaan anak-anak, kesihatan, COVID-19, gaya hidup tambahan, sakit penyakit kritikal, kesihatan, insurans, pelancongan domestik, SSPN, anak belajar di universiti, anak bawah 18 tahun atau 80 tahun, SSPN dibenarkan, perkeso dan rebate zakat juga dibenarkan untuk pelepasan cukai. Okey, seterusnya kita kepada isu percukaian. Isu yang pertama adalah sistem percukaian yang berat sebelah. Sebagai contohnya di United Kingdom ketika zaman pemerintahan Donald Trump yang telah mengurangkan kadar cukai terhadap golongan kaya, sedangkan individu yang berpendapatan rendah dikenai cukai yang sama. Okey, seterusnya di Malaysia pihak kerajaan telah melancarkan program khas pengakuan cukai secara sukarela. Okey, pengakuan cukai secara sukarela ini sebagai contohnya pembayar cukai yang tidak pernah declare cukai, mereka boleh mendaftarkan cukai mereka secara sukarela dengan meletakkan pendapatan khususnya perniagaan ataupun pendapatan penggajian mengikut kepada pengiraan yang individu berkenaan ingin masukkan. Okay. Contohnya penggajian dia 3,000, dia nak masukkan 3,000, dia masukkan je 3,000. Itu yang dimasukkan dengan sukarela. Seterusnya adalah isu pelepasan cukai individu yang tidak relevan yang dikenakan. Sebagai contohnya, walaupun pelepasan cukai yang diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia lebih banyak berbanding di United Kingdom. Okay. Namun pelepasan cukai yang diberikan di Malaysia tidak relevan dengan perbelanjaan yang berlaku pada hari ini. Sebagai contohnya pelepasan anak, okay, sebanyak 2,000. Sedangkan perbelanjaan untuk kanak-kanak pada hari ini setahun kurang lebih daripada 2,000. Sedangkan di United Kingdom pelepasan yang dibenarkan, okay, mereka sudah tolak pada perbelanjaan diorang dalam tempoh 1 tahun. Okay, seterusnya isu di United Kingdom, okay, telah mengadakan perancangan untuk melaksanakan program cukai pendapatan besar-besaran bagi memulihkan sistem kewangan. Pemotongan ini dilaksanakan adalah bagi pengurangan hutang oleh negara United Kingdom. Okay, di samping itu, selepas bajet diumumkan, keadaan ekonomi amat membimbangkan kerajaan di United Kingdom, terutama libatkan pasaran. Okay, jadi potongan cukai kepada masyarakat United Kingdom ditambah kepada 10%.
Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih sahabat saya sebentar tadi. Sebagai kesimpulannya, kedua-dua buah negara mempunyai cara memungut hasil pendapatan negara yang berbeza. Ini boleh dilihat daripada kadar cukai, derma cukai dan pelepasan cukai. Sistem cukai di negara United Kingdom mempunyai sistem yang sangat baik dalam kebanyakan cukai, tetapi terdapat beberapa penambahbaikan. Kerjasama yang baik di antara kerajaan pusat serta kerajaan tempatan juga merupakan langkah terbaik bagi membincangkan berkenaan cukai yang dikenakan. Sekian saja pembentangan daripada kami, Kumpulan Excellent. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.